Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dengan apa yang disebut oleh Samsuri di dalam wacana terbaru mengenai penyatuan ummah dalam Keluar Sekejap, rancangan Keluar Sekejap KJ dan juga Syahril Hamdan. Penyatuan ummah perlu libatkan parti Melayu Islam termasuk Amanah. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri menyatakan sikap terbukanya dan tidak menolak sekiranya berlaku penyatuan antara parti-parti berteraskan Melayu Islam di masa hadapan termasuk dengan parti sepihan PAS iaitu Amanah. Pada saya, kita perlu melihat menjadi sangat dinamik dalam berpolitik dalam negara ini. Yang pertama, Amanah bukan parti sepihan PAS. Kan? Sebab kalau serpihan itu bermakna mereka keluar secara sukarela dan bentuk parti. Sebaliknya, mereka ada yang dipecat, ada yang meletak jawatan, jadi dia bukan serpihan lah sebenarnya. Okey, pada saya kita perlu menjadi sangat dinamik dalam politik. Tidak ada dalam politik ini bermusuh selama-lamanya. Kan? Betul, there is no permanent enemy. Atau jadi rakan selama-lamanya. There is no permanent friend in politik. Katanya dalam podcast Khairi Jamaluddin dan Syahril. Dalam podcast itu, Menteri Besar Terengganu antara lain ditanya pandangannya sama ada pemusnahan PAS Amanah boleh dijernihkan pada masa hadapan. Amanah ditubuhkan oleh sekumpulan pemimpin kanan PAS yang ditolak beramai-ramai dalam pemilihan parti pada 2015. Diteruji oleh Muhammad Sabu yang juga bekas timbalan Presiden PAS. Ummah siapa? Sementara itu Ahmad turut ditanya mengenai punca kegagalan Mufakat Nasional antara PAS dan UMNO dan kerjasama antara parti politik Melayu termasuk Amanah. Kita bercakap tentang penyatuan ummah. Ummah itu siapa? Bukan UMNO saja, Bersatu pun. Kita faham UMNO ketika itu ada sentimen yang lain terhadap Bersatu. Saya ingat lagi pada waktu itu rakan-rakan dalam UMNO pun tanya, kalau Amanah bersama kita, saya kata boleh. Pemimpin PAS lain pun kata, okey, kalau mereka meninggalkan DAP, kita boleh terima, jelasnya. Ahmad Samsuri berkata apa yang penting adalah membuat keputusan berdasarkan apa yang betul, sebaliknya bukan berdasarkan sentimen. Pada saya apa yang betul adalah sepatutnya termasuklah Amanah UMNO parti berasaskan orang Melayu Islam ni supaya kita dapat bersama. Memang kita tak dapat nafikan maksud bersama itu berbagai-bagai. Maksud bersama tidak semestinya bergabung dalam satu parti, tidak semestinya begitu. Yang penting kerjasama, itu objektif yang tertinggi. Isu MN dibangkitkan semula setelah Musyidul Ampas Hasan Yassin menyatakan ada perbincangan secara tidak langsung antara pimpinan partinya dengan UMNO bagi menghidupkan MN. Kenyataan Hashim bagaimanapun dibidas Presiden UMNO Zaid Hamidi dengan berkata PAS tidak ikhlas menawarkan kerjasama. Dalam perkara ini ada 3 perkara yang kita boleh sentuh. Yang pertama mengenai gabungan ataupun ummah di antara gabungan di antara UMNO, PAS, Amanah dan juga parti Bersatu, parti dominan Melayu Islam ini. Adakah kemungkinan itu boleh berlaku? Saya kata macam ni tuan-tuan, nothing is impossible. Nothing is impossible. Malah siapa pernah sangka UMNO dan DAP boleh duduk di bawah satu kerajaan? Siapa pernah sangka bahawa PAS dan juga DAP pernah membentuk dan berada di dalam ketumbukan yang sama, Pakatan Rakyat dan juga Barisan Alternatif? Kan, kita tak pernah menolak kemungkinan, dan saya sendiri bila dah lama sangat dalam politik ni, saya faham kita tak menolak sebarang barang kemungkinan tersebut. Namun dalam masa kita melihat teori, kita juga melihat secara pragmatik, secara realitinya apa yang berlaku dalam negara kita dan adakah perkara itu boleh berlaku. Saya katakan bahawa gabungan ini dia bukan gabungan gabungan
parti. Tetapi dia gabungan pemimpin parti. Dia isunya adalah pada pemimpin. Dia bukan kepada parti itu. Parti akan tetap sama. Pemimpin yang akan berubah. Saya bagi contoh Pakatan Rakyat Barisan Alternatif yang menyebabkan boleh bersatu PAS dan juga DAP pada suatu ketika dahulu adalah kerana batang tubuh Tuan Guru Nik Aziz. Pemikiran Tuan Guru Nik Aziz, cara fikir Tuan Guru Nik Aziz, ajaran yang dibawa oleh Tuan Guru Nik Aziz berbeza dengan ajaran yang dibawa oleh Haji Hadi. Sebab itu kenapa PAS di Kelantan daripada segi pemikiran rakyat dia berbeza dengan PAS di Terengganu. Kalau kita dengar cerita makanan tak halal, sembelihan tak halal, kahwin tak sah, sembahyang dua imam, yang tu banyak berlaku dekat Terengganu. Dia tak kedengaran, bukan kata tak ada, tak kedengaran banyak sangat berlaku di Kelantan. Disebabkan oleh dua fahaman yang berbeza. Kita kena faham amanat Haji Hadi itu bermula di Terengganu. Dan tengok live saya bersama dengan Ustaz Zuliadin di dalam YouTube saya. Interview saya dengan beliau, dan beliau adalah bekas imam Rusila, masjid Masjid Marang, di Marang, masjid Tuan Guru Haji Hadi. Dia pernah jadi imam dan dibuang kerana dia tidak mahu mengambil pendekatan mengkafirkan orang, tidak mahu mengambil pendekatan mengkafirkan UMNO. Malah bila beliau menjadi menjadi imam jenazah pakcik dia yang seorang UMNO, dia dipulaukan keesokan harinya, tuan-tuan. Ini Terengganu. Sebab saya kata ekstremism bagi saya kalau kita lihat bermula sebenarnya daripada Terengganu. Dia bukan Kelantan. Kelantan ni dia follow through je. Dia follow kemudian kerana pimpinan mereka berada di Terengganu. Tetapi clash itu berlaku. Nah, kalau kita bercakap tentang kepimpinan kata-kata, pimpinan kesatuan ummah. Yang timbul sebenarnya siapa yang bakal memimpin. UMNO ada kat situ, Bersatu ada kat situ, Amanah ada kat situ, PAS ada kat situ. Masing-masing mereka nak ke depan nak jadi pemimpin. Kerana kalau mereka berkuasa, yang pemimpin itulah yang bakal jadi Perdana Menteri. Now, ini yang mereka tak boleh nak settle. Mereka tak boleh nak bahagikan di antara satu sama lain. Menyebabkan kemungkinan untuk berlaku gabungan itu di dalam kepimpinan yang ada sekarang ini agak sukar, tuan-tuan. Hadi Awang, Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin. Kemudian kalau kita tengok Amanah Mat Sabu, kita tahu bagaimana amanah, sebilangan pemimpin amanah itu sendiri ada sangat terasa hati dengan pimpinan PAS, dan pimpinan PAS itu sendiri serta orang bawahan dia dah anggap, kalau kita tengok boleh lihat, anggap amanah itu seperti dah keluar jamaah, dah memfarakah, dah macam munafik lah. Malah ada terma digunakan sebagai munafik haraki, tuan-tuan. Kan, munafik haraki pernah digunakan kepada orang amanah yang dikatakan sebagai J-Bond, Anwarism dan sebagainya. Liberal, telah menggadaikan Islam, kan? Hampir-hampir malah ada yang mengkafirkan. Walaupun tidaklah secara jelas mereka mengatakan demikian, tetapi itulah implikasi yang nak dibawa. Now, dalam